kembali. 25,000 permohonan rayuan program peranti siswa telah diluluskan setakat ini. Kerajaan menerima 63,000 rayuan bagi mendapatkan peranti di bawah program tersebut selepas ia ditutup pada 31 Disember lalu. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Chin berkata, baki permohonan sedang diteliti institusi-institusi pengajian tinggi IPT terlibat yang akan mengesahkan sama ada pemohon berasal daripada kelompok keluarga B40. Beliau ditemui media selepas menyampaikan peranti di bawah program itu kepada penerima-penerima peranti siswa daripada 13 IPT dan beberapa sekolah di Parlimen Kulai. Teo yang juga ahli Parlimen Kulai berkata secara keseluruhannya sebanyak 301,737 unit tablet atau 83% daripada 362,016 permohonan telah diluluskan dan diedarkan sehingga kini. Seorang penunggang motosikal maut manakala 5 lagi cedera selepas terlibat dalam kemalangan di kilometer 187.7 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan awal pagi tadi. Mangsa berusia 20 tahun dan 5 penunggang lain dipercayai terlibat dalam kegiatan lumba haram. Dan Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri dalam satu kenyataan memaklumkan ketika kejadian kesemua motosikal dari arah Plaza Tol Alo Pongsu menghala ke Bukit Merah. Mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Taiping dan Hospital Parit Buntar untuk rawatan. Sementara itu, mangsa maut dibawa ke Hospital Parit Buntar untuk proses bedah siasat. Kes diklasifikasikan di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis Perak menasihati pengguna jalan raya khususnya golongan remaja supaya tidak terlibat dalam kegiatan lumba haram dan mematuhi peraturan serta undang-undang jalan raya bagi menjamin keselamatan diri dan pengguna lain. Sebahagian besar Taman Ekorimba dan trek pendakian di Negeri Sembilan telah dibuka selepas 44 hari ditutup. Kesemua taman berkenaan ditutup sejak 1 Disember tahun lalu sebagai langkah berjaga-jaga ekoran cuaca yang tidak menentu. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan JPNS Saleh Awaludin berkata, bagaimanapun trek pendakian Merembun, Gunung Besar Hantu dan kawasan rekreasi Jeram Toy dan Kenaboi masih dalam proses pembaikan. Tambah beliau, tapak rekreasi kembali dikunjungi orang ramai sejak semalam dan hari ini hampir kesemua hutan lipur di Negeri Sembilan kembali dibuka kepada para pendaki. Sepanjang tempoh penutupan, pelbagai penambahbaikan dan kerja naik taraf dilakukan ke atas beberapa hutan lipur. Tambahnya, beberapa trek pendakian baharu juga telah dikenal pasti untuk diusahakan sebagai salah satu laluan pendakian. Beliau ditemui media ketika meninjau kawasan rekreasi di kaki Gunung Angsi, Ulu Bendul. Seorang pengasuh taska berdaftar mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Terengganu hari ini atas 7 pertuduhan mendera seorang bayi sehingga koma. Tertuduh Raja Nur Ifa Nadia Raja Nordin, 27 tahun, didakwa menganiaya bayi tersebut sehingga menyebabkan pendarahan dalam kepala dan retak pada tempurung kepala sebelah kiri di sebuah taska antara 1 hingga 3 Januari lepas. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara hingga 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Hakim Nuriah Osman membenarkan tertuduh diikat jamin RM30,000 dengan seorang penjamin bagi semua pertuduhan dan menetapkan 16 Februari ini sebagai tarikh sebutan semula. Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum dan salam hormat.